siapa? Saya cikgu sekolah yang bodoh, cikgu saya bodoh. Saya kata, tak kerti ke ada ziarah ni. Saya kata, ni ziarah apa peduli apa? Hampa ni kan ada hubungan apa apa dengan dia. Dia dah mati, dia malu tau tak tuan-tuan. Apa cikgu ngaji tinggi pun tak cerdik ke? Bukan boleh pergi tengok ziarah perempuan tu. Tak cerdik ke? Dah balik keluar, dia pula di rumah cerita pula. Oh, kaki dia bungkuk, hancur tangan dia tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Jangan. Mayat tu malu semalu-malunya tuan-tuan. Dia malu sungguh. Orang lagi kita hari ni pasal bernafas, kita tak ada rasa malu lagi. Itu yang buka, tunjuk passion, tunjuk sana, terdah sini ni. Pasal apa? Pasal iman tak ada. Pasal malu tu tidak ada. Hakikat ruh kita sebenarnya rasa malu. Cuba kita duduk seorang-seorang. Kalau kita Allah Ta'ala beri hidayah, duduk seorang-seorang teringat balik, ya apa malunya, aku dulu ni buat kerja macam ni. Ya Allah, dia makin fitrah kita tu rasa malu. Mayat tu fitrah dia balik. Dia bila roh dia keluar, dia balik kembali pada fitrah dia. Dia tengok bila orang ziarah mayat dia tak jaga aurat, dia malu sangat-sangat. Sebab tu kita yang hidup ni, tugas keluarga tu yang duduk dekat mayat tu, kalau nak pergi tengok apa, habaq dia bawa ni hubungan kaibat, tak boleh tengok mayat ni, tak tengok muka. Jadi boleh tengok tak. Yang lain dia tak bagi nak. Pasal ni mak saya ni adik-beradik dia malu. Dia malu. Kita sebut jangan kita bagi. Saya lepas tu panggil adik dia kata ni, mak habaq dia jangan bagi orang lain tengok orang. Sebut nama, sebut apa? Sebab benda tu tak boleh. Tak boleh. Kita ada bagi tengok pasal apa? Kita kena tegas. Ni pun satu juga ziarah mayat tu. Utama tak pergi ziarah mayat tu bawa pokok belah. Lepas tu yang kaki bid'ah yang dia sebut ni, ini main ziarah mayat baca tahlil tu, baca tahlil macam sini. Bid'ah dia tak lebih tak buat. Yang habis sembang bawa pokok belah, bawa sembang macam ni tu tak bid'ah. Mana lebih utama, kalam hang ke kalam Allah kalau tanya? Nak tanya kalam hang kalau mulia, kalam Allah kan mulia? Kalam Allah lebih mulia. Ni banyak orang lagi ni, saya sebut satu lagi ialah ni bercakap waktu azan ni. Waktu azan tu lah nak bercakap. Waktu azan tu baca Quran kena berhenti kan? Betul tak? Kena berhenti. Ni dak waktu azan tu lah dia bersembang tu, padi hang naik macam mana di kampung saya lah. Padi hang besar dah baca apa hang bubuh. Sembang waktu azan ni. Sedangkan ada hadis, walaupun hadis ni hadis dhaif. Nabi kata apa? Man takallama fil adhin, Nabi kata. Man takallama fil adhin khifa alaih bisu'il khatimah, Nabi kata. Nabi kata barang siapa yang bercakap waktu azan, ditakuti, dia kata khifa alaih, ditakuti atasnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita jangan, kalau azan diam. Tunjuk isyarat mulut. Isyarat mulut. Ni dah waktu azan nak bercakap, waktu orang kuliah nak bersembang. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian bisa tengoklah kuliah Syekh Nuruddin Marbul Al-Banjari, biasa tengoklah. Dia marah tu orang cakap tu kuliah tu. Dia kata tak mau kuliah, keluar kamu. Dia kata. Adab kita dalam kuliah. Adab kita dalam pengajian. Kita jaga. Begitu juga bila kita ziarah orang mati. Kita tak payah sembang aib dia, tak payah reka pula. Kadang-kadang mayat tu dah meninggal, hakikat mayat tu ialah orang yang kita terfasik supaya tak payah cerita aib dia. Dan kadang jangan reka juga kalau mak tu bini, kita isteri. Yang meninggal tu suami kita. Kita tahu suami kita tu kaki maksiat. Mati pun dalam maksiat. Duk pergi reka juga, suami saya naknya mati tadi. Tengah wirid baguslah semayang. Boleh ke? Tak boleh juga sebenarnya. Kita reka. Tak payah cerita apalah. Ni yang kita duduk minta ni kadang-kadang. Tu yang orang semayang mayat kata apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan kau haramkan pahala sampai pada dia, ya Allah. Wala taftinna ba'dahu, ya Allah. Jangan kau fitnah akan dia selepas kematian dia, ya Allah. Ni kita kadang mati kan, orang duk cerita aib kita. Orang mati kadang-kadang duk cerita kita punya tak elok-elok ni. Sebab tu kalau boleh jangan kita cerita aib dia. Dan kadang-kadang cerita juga jangan cerita nama dia atas pengajaran dia. Macam saya cerita pengajaran contoh. Tak cerita nama pada orang yang hidup ni. Cerita ni aib dia sekadar kita cerita atas dasar nak bagi pengajaran dan kita tak sebut nama dia. Macam cerita tadi ialah saya nak cerita pada ada orang yang cikgu yang tak cerdik, yang fi ziarah mayat, dia pergi cerita aib orang mati. Tak boleh tuan. Jangan. Tak mau kita. Kita jaga sangat-sangat aib orang mati ni. Dan kita nak juga kalau boleh janganlah kalau mati tu sampailah fitnah tu mai ke keluarga dia pula. Kesian tuan, kesian. Siapa ni anak siapa ni? Abang mak sampai mak mana ni? Tak ingat aku mamak tu yang mati tengah minum arak tu. Allahu Akbar tuan. Fitnah lah. Fitnah pada keluarga dia. Tu yang kita minta doa sangat-sangatlah. Janganlah fitnah akan keluarga selepas kematian dia. Kita tak mahu. Dan kita bimbang sangat-sangat. Sebab tu bila kita ni hidup, Allah bagi nyawa kat kita lagi ni, kita guna sebaik mungkin.
Jangan kita jadi kaki maksiat. Jangan bila kita mati, orang tu sebut lagi cerita maksiat kita tu. Bila kita mati, masih lagi orang tu canang hak-hak kita ni. Kita tak mahu. Sampai bila-bila benda tu berlaku, sampai kadang-kadang sampai dah bercucu cicit pun dah, berapa lapis pun, orang masih lagi cerita keburukan kita. Macam mana Fir'aun dan Namrud tu. Berapa lapis dah, tapi orang tu cerita lagi tentang kejahatan-kejahatan mereka ni. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada 6 perkara yang saya cuba buat yang seringkas mungkin, cerita luas ni sebenarnya, yang mana mudah-mudahan kita pengajaran iaitu ada 6 perkara pada orang Islam ni yang sepatutnya kita jaga sungguh-sungguh. Kita cuba beramal benda ni kerana dia sunnah Nabi SAW. Nabi SAW kalau orang mati pun dia ziarah. Orang sakit bukan setakat sakit ni, kita ni kadang-kadang kita sebut miskin, kadang-kadang kerana bendera lain ya. Kerana bendera lain orang sakit tak pergi ziarah dah. Oh dia tu bendera lain aku tak pergi dah, tak boleh macam tu. Dia bendera apa pun, kalau dia Islam Cina kapiak pun boleh ziarah, tak ada masalah. Kalau dia jiran kita, boleh ziarah. Ni kerana bendera lain, dia hijau aku biru, aku tak boleh pergi ziarah dia. Oh dia biru aku hijau, oh aku tak boleh pergi ziarah, dia sakit dah tak. Dalam Islam, Nabi tunjuk depan mata jelas. Nabi tunjuk bagaimana seorang Yahudi yang jahat, perempuan Yahudi tua yang jahat, yang tiap-tiap pagi dia lalu Nabi SAW lalu, dia akan buang najis, buang sampah kat Nabi SAW. Tapi Yahudi yang jahat ni lah Nabi dakwah dan Nabi ziarah waktu dia sakit. Maka akhir dia Islam. Maka macam tu lah kita pun jangan. Waktu orang sakit, waktu orang ni, kita ziarah dia. Dia tak mau main kuliah, kita ziarah dia. Kita ketuk hati dia. Doa sembahyang hajat sebelum dia ziarah tu, sembahyang hajat 2 rakaat. Ya Allah, aku ziarah ni kerana aku nak dakwah dia, ya Allah. Mudah-mudahan dengan aku pergi ni, ya Allah, berubah hati untuk cinta dengan Islam. Kalau dia tak sembahyang ziarah dia, kadang-kadang memang macam tu. Sifat manusia ni dia ego. Bila kita pergi waktu dia meninggal tu, runtuh ego dia tuan-tuan. Jatuh ego dia menyembah bumi. Kembali dia takut dengan Allah SWT. Sampai dia sebut, dia menangis, dia peluk kita, Allah, terima kasihlah kau, mai saya tak sangka kau nak mai. Allah Akbar, tak apalah, sabarlah banyak-banyak. Ini ujian Allah SWT. Janganlah lupa Allah Ta'ala. Kita nasihatkan dia. Mudah-mudahan ketika dia tengah sakit tu, zuk, tengah muak dia sakit, zuk masuk hati dia hidayah Allah SWT. Kita tak tahu kan. Nabi SAW pun ketika Abu Talib nak meninggal, tu Nabi minta ke Allah Ta'ala agar Abu Talib diislamkan. Bahkan Nabi disebut kata ke Abu Talib, Ya Ami qul la ilaha illallah, Ya Ami qul la ilaha. Abu Talib tak mengucap juga. Balik ke Abu Lahab, balik ke Abu Jahal, adakah kamu nak tinggal agama nenek moyang kamu ni Abu Talib? Tak ada nak sebut. Balik, turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak bagi mampu beri hidayah pada orang kamu sayang. Maknanya kita ni tuan-tuan, kalau anak kita sayang kita tak beri hidayah, kalau lebih-lebih lagi kalau jiran kita tak beri hidayah. Tapi kita minta Allah Ta'ala agar Allah bagi hidayah akan jiran kita yang tak mahu Islam ni. Mudah-mudahan satu hari, tak mungkin masa 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, Allah ubah dia untuk jadi orang terbaik. Tak akan orang lebih baik dari kita lagi. Sekarang itu sehingga pada pagi ini, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang silap dalam kelemahan saya, mohon maaf. Wabihi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Ya. Malam hari raya Aidil Adha, raya haji lah. Malam hari raya Aidil Fitri, malam 1 Rejab, malam nisfu Syaban dan malam hari Jumaat. Malam Jumaat mula-mula sekali. Dan malam terbesar sebenarnya malam terbesar lebih dari 5 malam ni ialah malam Lailatul Qadar. Itu Imam Syafi'i tak sebut lah, tak sebut. Malam yang lebih besar ialah malam Al-Qadar. Itu lebih besar dari 5 malam ni. Okey. Ya. Dia menangis pasal dengar cerita ni lah. Dengar cerita ni, dia dengar apa Ustaz Izan tak ada duit, teriak dia, Allahu Akbar. Saya pun tersentuh hati, saya pun teriak sama pasal Allahu Akbar. Cindu ni pun boleh teriak, kita dah teriak, ya Allah. Tak ada duit, oh ya Allah, ya Rahman. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Okey, puasa hari putih. Okey. Puan kita tanya puasa 13, 14, 15. Kalau ikut dalam
ada hadis Nabi SAW dan kitab-kitab mencerita tentang kelebihan berpuasa pada hari-hari putih. Hari putih ialah 13, 14, 15. Tiap-tiap bulan, bukan bulan Syamsiah, bulan Qamariyah, no? Bulan Qamariyah. Maksudnya bulan Hijrah lah, tahun ni bulan Hijrah, bulan Hijri. 13 tu sunat kita puasa 3 hari tu turut. Dan itu jadi amalan orang soleh, jadi amalan para sahabat. Kita hari ni mungkin ada yang beramal macam tu. Puasa sunat ni banyak kan. Puasa 2 hari, 3 hari dalam sebulan. Puasa Isnin Khamis, banyaklah puasa, macam-macam puasa sunat ni. Cuma saya nak sebut sini yang kadang-kadang kita terlepas pandang ialah puasa hari Syaban ni. Dalam bulan Syaban ni, kalau kita tak mula start daripada awal, kita tak puasa pun 1 Syaban ni, dari 1 Syaban sampai 15 Syaban, kita tak puasa pun, kita nak ambil 15 ni sampai ke 30. Hukum dia haram dalam mazhab ni. Tak boleh puasa. Tak boleh puasa, no? Kalau kita tak tabiat, kita tak melazimkan diri kita puasa pada hari 15 sampai 30 ni, kita tak boleh puasa. Tapi kalau kita dah puasa di awal Syaban, kita puasa, tengah Syaban kita puasa, dan kita nak puasa seterusnya, tak ada masalah. Isnin Khamis pun boleh. Tapi kalau kita bisa puasa Isnin Khamis, kita boleh puasa. Dia ada bersebab. Puasa tu bersebab boleh. Tapi kalau kita tak pernah puasa pun, tiba-tiba kita dengar fadilat cerita siapa puasa 1 hari bulan Syaban, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa dia. Dengar aku nak puasa kerana kalau puasa tak boleh buat dah. Dah terlambat kita dah. Dah terlambat. Nak puasa sebelum 15 Syaban ni puasa. Barulah boleh puasa. Dan ada orang puasa Jumaat. Puasa Jumaat saja. Puasa Jumaat ni saja Nabi kata hendaklah kamu ambil awal 1 hari ataupun selepas 1 hari. Mana kita tak boleh puasa Jumaat saja, takut sama dengan agama lain, orang lain. Kita puasa kalau boleh Jumaat tu ambil hari Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Macam tu puasa dia. Jangan puasa Jumaat saja. Puasa bagus. Puasa okey. Ada lain soalan? Ya. Satu tengok mayat ni ada juga yang tak eloknya. Kemarin ni satu kes salah semua burung. Jadi orang kopi ziarah tu dia buka lah. Jadi saya nampak bahaya ada. Ya, itu kesihatan maknanya. Kita ziarah mayat ni tak payah tengok muka dia apa tak apa. Kalau dia sakit tak payahlah, kita tahu kan mudarat tu kita. Sebab dalam agama ni jaga kesihatan, jaga ni wajib lah. Kalau kita tahu dia tu ada sakit sekian-sekian yang boleh berjangkit ni, kita tak perlu dah tengok dia. Kan? Mudarat tu. Dalam kaedah fiqh la dhurri wa dhurra, kita tak mudarat dan tak mudaratkan. Dia tu tak mudarat dan tak mudarat kita. Maknanya kaedah fiqh ni kita pakai. Kaedah fiqh ni kita pakai. Kalau benda tu mudarat kita jangan, tak sah. Tu cerita dia. Kita ziarah kalau boleh baca dengan kita baca Fatihah tak masalah sampai. Macam tu kan. Ustaz ni kawan kita tanya ni. Ya. Dia kata kalau puasa katok dia tak buat, yang wajib tu pun buat tak habis dulu. Lepas tu duk buat sunat pula. Lepas tu boleh tak dia nak puasa hari penting tu? Okey. Soalan dia, ada orang yang dia ada puasa qadha hari. Puasa qadha dulu kot. Dan dia nak puasa hari putih 13, 14, 15 ni. Dari segi hukum sebenarnya, dari segi qadha ni, bak semayang ke, bak puasa ke, kalau dia beriktikad nanti dia aku tak mau ganti puasa qadha, aku tak mau ganti semayang qadha, dia haram hukum dia semayang sunat, haram hukum dia semayang sunat, dan haram untuk dia puasa sunat. Kalau dia iktikadkan dia tak mau ganti, contoh dia ataupun saya iktikad dia ada qadha, contoh kita tengok semayang tarawih kita kata macam ni, dia tak semayang subuh tadi pun tak semayang, Zuhur pun tak semayang, Azhar pun tak semayang, Maghrib tadi Isyak tu dia main majlis semayang Isyak dia ada qadha, hutang Allah Ta'ala, dia tak bayar pun, semata-mata nak ambil tafadhil tarawih hukum dia haram dan berdosa semayang tarawih. Begitu juga kalau lah seorang perempuan dia ada hutang, dia tak mau bayar pun, hutang-hutang lama dia puasa ni, dia tak mau bayar, dia memang tak boleh, bukan dia tak mau bayar, dia tak boleh puasa sunat, dia tak boleh puasa sunat. Tapi kalau dia nak bayar puasa sunat tu, macam dia nak bayar puasa wajib tu, contoh macam puasa 6. Puasa 6 ni dia terbatas hari dia kan, terbatas hari dia dalam bulan Syawal tu. Dia kata kalau aku bayar puasa dulu, dia takut tak sempat untuk nak puasa 6. Maknanya kalau ketika tu dia boleh dia puasa 6 dulu. Lepas tu barulah dia qadha lah dia punya hutang tu. Macam tadi macam tu juga, maknanya dia puasa putih buat kalau 13 14 tak ada masalah. Kan? Lepas tu dia qadha lah, dia punya ni tak ada masalah boleh. Bahkan ada pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh niat puasa wajib dan automatik dapat pahala puasa sunat. Ada. Automatik dapat puasa sunat. Okey.
Ada yang lain? Saya ingat cukup kena. Sebab tapi singa hitam pula tak ada. Lain kali insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi dalam segi yang lain. Setakat sekarang itu pada pagi ini saya minta maaf banyak-banyak kalau pun cakap-cakap saya tu ada yang lemah silap sebagainya. Saya minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf dengan puan dan sekalian kerana silap saya cakap tadi. Yang baik sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam silap itu kerana saya sekali lagi ampun maaf. Wabihi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup atas kafarah surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وخصوصا في بلاد سوريا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Bulan dalam surat, dia nak buat itu. Macam ni yang beli ni, dia nak beli semua. Tapi dia lagi nak sekolah ni semua dia sendiri. Dia macam ni, tapi coklat lembut. Nah, dia nyanyi-nyanyi yang boleh buat. Tapi kalau kemarin kami beli kan, tak kan macam ni. Ada sama dia, ada ni. Minta maaf. Ni dia nak sama present dia. Tak apalah. Ada nak sama nak urang pun boleh. Samsung. Tapi nak kena berani. Tapi masalah dia nak kena berani sendiri. Ini boleh. Ada lagi yang orang yang putih orang tu putih lah. Dia kena pecah ni balik. Itu mana? Boleh juga minta IC yang putus tak IC. Bila nak? Dia tidak tak? Boleh juga kalau dia ni nak juga lah kan. Tetapi hari tu baru cakap pantau kasih ni hari malam tu. Dia daripada berluas. Dia nak ajak kita pergi tu. Tapi itu belum masalah. Dia kata macam ni. Pasal kenapa tu banyak lah tu? Dia kata pasal kata mana ada buat mana tu. Dia ada. Dia balik. Tapi dia putih orang. Dia kata kan tak putih. Dia kata ni lagi tahun ni kan lah. Tahun ni sedap pergi lah pun. Dia datang kan. Dia kok. Tak telefon lah. Dia telefon kat suara dia mau dia ajak dia hentak dekat hati mah. Itu kawan dia telefon. Betul kan. Kita tanya kat ni. Kenapa tak? Kata apa ni Mas nampak dia pergi ni bulan tadi. Apa namanya pergi dengan Yati. Yati ada lah. Masuk. Nampak aku. Juk mati. Apa lagi kita sini. Duit tinggal nombor lah. Tak masuk sini. Duit tak tinggal kat sini tak kat Samsung. Lampu tak tutup. Pasal dah kicik dah kita tu lampu tak tutup. Dah ada dia main pula lagi kot. Dia main pula tu. Sekarang tak tutup ni. Yang tu tak boleh tutup pula pasal dia pun minat mana dia hasil. Pasal dia pun punya. Pasal sirun besar yang ni kena tutup dulu dah padam lampu pokok tu. Yang tu tak payah dah tutup. Tak tahu sekarang tak habis. Dia kata tutup tu sat-sat dua orang. Dia kata dah habis dah lampu tu dia kata. Baru maksud tutup dia dah. Lampu tu. Tapi nak tutup. Dia tunggu. Itu ada siapa kat surat tadi. Urusan bagi kat dia.
cari teh. Masak nak apa semua? Masuk apa? So, no. Sangat balik dah. Masak balik dah. Tak ada. Okey, ni duit kutipan hari ni. Yang ni Kak Su je hizib habis dah. Okey. Yang ni tu. Tapi ramai orang nak bagi ni Kak Su tak bagi terima kasih Kak Su tak tahu pucuk pangkai dah. Minggu depan dia pun balik. Tahu. Tadi dia bertanya orang tu. Orang dia pun balik Kak Su. Orang tu tak ni ha. Lamlah pun nak bagi tak tahu dia tanya bagi siapa.